Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton video akak kali ni. Hari ni akak nak kongsikan dua kisah seram dan aneh yang dilalui oleh seorang pengamal perubatan Islam. Kisah ni juga dikongsikan oleh salah seorang subscriber dari Cengkih Channel. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kisah kali ini dilalui oleh seorang ustaz yang dikenali sebagai Ustaz Zul. Okey, akak bagi gambaran tentang Ustaz Zul. Ustaz Zul ni selepas dia menamatkan pengajian dalam bidang perubatan Islam, beliau telah membuka satu pusat rawatan Islam untuk merawat pelbagai penyakit seperti gangguan penyakit misteri, gangguan sihir, anak-anak yang menangis malam dan macam-macam lagi yang berkaitan. Jadi Ustaz Zul ni dia dah buka pusat rawatan Islam tu hampir 6 tahun tau. Dia telah ambil anak murid dia 2 orang tahu sebagai pembantu dia. Jadi akak nak ceritakan kali ni apa yang dikongsikan, pengalaman seram dan aneh yang dilalui oleh Ustaz Zul tu berlaku pada awal tahun 1990-an. Okey, sebelum akak menceritakan kisah yang pertama, akak nak bagi tahu Ustaz Zul ni dia tinggal di satu taman yang terletak dalam satu perumahan, satu kawasan perumahan tau. Jadi Ustaz Zul dia tak nak buat orang kata buka pusat rawatan perubatan Islam tu di rumah dia. Jadi dia telah menyewa satu rumah yang berdekatan dengan kawasan rumah dia bagi memudahkan dia untuk pergi ulang-alik ke pusat rawatan tersebut. Jadi akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama berlaku bila satu malam dalam tahun 90-an tersebut, Ustaz Zul ni hati dia tiba-tiba berdebar tau. Dia tak boleh nak tidur, jadi dia keresahan, kerisauan. Orang kata perasaan yang datang tu tiba-tiba yang tak disangka-sangka. Macam seolah-olah macam ada sesuatu yang nak berlaku selepas tu. Macam tu lah orang kata, kenapa hati kita ni debar-debar je. Kenapa ni aku rasa tak sedap hati, macam itulah dia rasa. Jadi membawa kepada dia punya fikiran dia tu yang berfikir bukan dia fikir yang bukan-bukan. Ustaz takkan nak fikir yang bukan-bukan kan. So dia tak tenteram sehingga orang kata mengganggu dia untuk lena. Jadi dalam usaha dia untuk lena tu, dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh menenangkan perasaan dia. Sementara tu dia berzikir, dia selawat ke atas Nabi semua, apa-apa sahaja yang kita boleh jadikan rutin sebagai pahala. Jadi Ustaz Zul tu rutinkan di bibir, di lidah dia sehinggalah dia terlena pada pukul 2 pagi.
Tak lama pun Ustaz Zul terlena masa tu tahu. Sebab apa? Sebab Ustaz Zul telah bermimpi didatangi oleh satu makhluk yang pelik. Makhluk tu dia berbadan besar, dia berbulu berwarna hitam sehitam-hitamnya. Makhluk tu dia ada 2 tanduk di kiri kanan lah. Lepas tu makhluk tu memiliki mata yang agak besar. Mata dia tu bercahaya merah. Masa tu Ustaz Zul memerhati dalam mimpi lah kan. Ustaz Zul memerhati ke arah makhluk tu macam nak terkam Ustaz Zul tahu. Makhluk tu macam memandang Ustaz Zul ni dalam keadaan yang sangat marah masa tu. Lepas tu Ustaz Zul pun mendengar dalam mimpi tu, makhluk tu bagi tahu pada Ustaz Zul, "Hei manusia, kamu dengar baik-baik apa yang aku nak bagi tahu. Kamu dengar amaran daripada aku. Kamu jangan sesekali membantu orang-orang ini. Aku ulang lagi pada kamu, kamu jangan sesekali membantu orang-orang ini. Kalau kamu ingkar dengan arahan aku akan pastikan kamu tidak selamat. Aku beri amaran sekali lagi, kamu jangan bantu orang-orang ini." Jadi Ustaz Zul masa dengar macam tu, dia mula istighfar dalam mimpi pun, istighfar astaghfirullahalazim. Lepas tu makhluk tu menerkam ke arah Ustaz Zul, mencapai, orang kata apa, memegang leher Ustaz Zul dalam mimpi, kemudian mencekik Ustaz Zul, cekik dengan sepenuh perasaan. Masa tu Ustaz Zul meronta-ronta minta dilepaskan tahu. Rasa macam dah tak boleh nak bernafas, nak dilepaskan. Kemudian Ustaz Zul pun terjaga daripada mimpi tersebut. Bila terjaga, cepat-cepat Ustaz Zul istighfar, astaghfirullahalazim. Ustaz Zul bangkit daripada tempat tidur dia. Dia pergi ke bilik air, ambil wuduk. Ustaz Zul pun melakukan solat tahajud pada malam tersebut. Maksudnya kejadian tu kan dah pagi, maknanya pada pagi tersebut. Selesai solat tahajud, sementara nak menunggu kepada solat subuh, Ustaz Zul memang tak tidur. Ustaz Zul pun meneruskan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi selepas tu azan subuh, Ustaz Zul pun menunaikan solat subuh. Selepas solat subuh, Ustaz Zul tunggu untuk solat duha. Selepas solat duha, inilah dia rutin kebiasaan Ustaz Zul sebelum pergi ke pusat rawatan dia. Dia akan pastikan melakukan solat duha dahulu tau. Selesai solat duha, Ustaz Zul macam biasa, dia pun hidupkan enjin kereta dia. Dia pun pergi ke rumah yang disewa tu sebagai pusat rawatan perubatan Islam dia tahu. Jadi bila dah sampai dekat pusat rawatan dia dah nampak 2 orang pembantu dia memang dah stay kat situ, dah menunggu dekat situ. Rupanya Ustaz Zul ni dah terlewat. Mungkin disebabkan oleh perkara yang berlaku malam tadi, agak terlewat sikit. Sebab pusat rawatan tu dia memulakan rawatan pukul 10 pagi tau. Jadi masa tu Ustaz Zul dia terpandang ke arah kerusi menunggu. Di rumah tu dia ada satu kawasan di hadapan, mana di ruang lega rumah tu disediakan kursi-kursi untuk pesakit-pesakit menunggu. Maknanya orang yang nak menerima rawatan ni menunggu dulu kat kursi tu. Jadi masa Ustaz Zul nak masuk ke rumah tu, Ustaz Zul nampak ada sepasang suami isteri, macam itulah, menunggu di ruangan menunggu dekat situ. Jadi Ustaz Zul bila nak masuk, salah seorang pembantu dia cakap, "Ustaz, pagi ni kita ada pesakit, kita ada pasangan suami isteri ni datang nak minta tolong dengan Ustaz semua kan, sekian-sekian." Lepas tu Ustaz Zul kata, "Tak apa, bawakan akak dengan abang tu masuk kat dalam," macam tu. Jadi Ustaz Zul pun masuk dalam rumah tu, pergi ke tempat rawatan. Lepas tu Ustaz Zul nampak pasangan suami isteri tadi tu masuk dalam rumah tu.
dalam keadaan yang orang kata tenat tau. Tenat tu macam mana? Maksudnya macam ni, pembantu dia yang 2 orang ni terpaksa memapah kiri dan kanan lelaki yang menunggu tadi tu masuk ke tempat untuk rawatan tu, sementara isteri kepada lelaki tersebut, pasangan suami isteri kan, dia jalan terbongkok-bongkok, macam seolah-olah macam usia dia tu dah 60 tahun, macam dah nampak macam dah uzur sangat tau. Sedangkan Ustaz Zul nampak wajah pasangan ni anggaran lebih kurang 40 tahun. Ni macam tak sesuai dengan usia, dengan wajah dia tau. Jadi Ustaz Zul ni seorang yang baik hati, seorang yang menghormati kepada orang tua, dan dia seorang yang orang kata pandai ambil situasi mana keadaan tu untuk membantu orang. Biasalah kan orang yang mempunyai budi bahasa yang baik tau. Jadi bila masuk kat dalam, jadi lelaki tu pun dia masih bagi salam, Assalamualaikum Ustaz, masuk dalam elok-elok apa semua kan. Jadi isteri dia pun cakap Assalamualaikum Ustaz. Sementara tu suami pada isteri ni lah, dia tak boleh nak berdiri lama tau, sebab keadaan dia sangat-sangat uzur masa tu. Jadi dia terpaksa baring di satu sudut tu. Jadi isteri dia ni lah yang duduk berdekatan dengan kawasan tu, maknanya berhadapan dengan Ustaz. Jadi isteri dia pun bagi tahu pada Ustaz, kami datang ni nak sangat minta tolong jasa baik Ustaz, tolonglah kami. Kami dah tak mampu Ustaz. Kami dah ikhtiar macam-macam. Jadinya kami tahu dekat sini ada seorang Ustaz boleh bantu kami. InsyaAllah dengan izin Allah, ini adalah ikhtiar. Betul cakap akak ni. Ini adalah sebahagian ikhtiar. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala tau. Jadi bila akak tu dah macam dah sedih, dah mula nak menguraikan air mata, Ustaz pun bertanya kenapa, apa yang berlaku sebenarnya. Sebab walaupun Ustaz ni berkebolehan untuk mengubati penyakit-penyakit misteri, untuk mengubati gangguan-gangguan, Ustaz ni dia tak boleh nak scan apa yang berlaku. Jadi kena juga bertanya. Jadi bila Ustaz tu bertanya, mulalah si isteri ni membuka cerita. Bila isteri membuka cerita pada Ustaz, barulah Ustaz faham bahawasanya pasangan suami isteri ni telah disihir oleh abang kepada suami wanita ini. Maksudnya abang kandung dia sendiri yang sihirkan dia. Kenapa abang tergamak buat macam tu? Ini kerana abang dia ni tak puas hati tau, sebab adik dia mendapat wasiat harta yang lebih banyak daripada abang dia. Maksudnya macam ni lah, orang kata dia dapat tanah, tapi tanah tu lebih banyak. Tapi abang ni dia dah cukup kaya, dah diberi orang kata rezeki yang melimpah ruah, dah kaya raya. Si adik ni seorang yang miskin, yang susah. Hidup dia macam kais pagi makan pagi, terpaksa bekerja keras kan. Tapi si abang ni itulah orang kata tamak haloba. Bila tamak, dia usaha juga nak bolot semua harta-harta tu, maksudnya tanah tu jadi milik dia. Jadi untuk situasi macam ni, pasangan suami isteri ni cuba mempertahankan hak dia, harta pusaka tersebut. Tapi bila dia mengalami orang kata sakit misteri ni dah hampir 5 tahun, maknanya kejadian ni dia orang kata dilalui dah cukup lama tau, 5 tahun. Dan dalam tempoh 5 tahun tu, mereka ni dah pun melalui fasa demi fasa sakit misteri yang tak ada jawapan, sehinggalah suami kepada pasangan, maknanya suami kepada pasangan ni mengalami sakit misteri dia tu yang agak kritikal. Bila dalam tempoh 5 bulan yang terdekat ni, suami dia dah tak boleh nak bangun, dan suami dia dah tak boleh nak buat apa-apa pekerjaan sekalipun. Jadi pendapatan mereka bergantung pada suami dia. Apa yang mereka mampu lakukan, mereka dah terlampau terdesak. Jadi mereka cuba sedaya upaya untuk minta bantuan dengan ustaz. Jadi bila ustaz dah mula faham apa sebenarnya yang berlaku masa tu kan, masa tengah berceloteh dengan isteri kepada pasangan ni, masa tu korang tiba-tiba lelaki
kepada pasangan ni, maksudnya lelaki tu tiba-tiba daripada seorang yang agak uzur, tak boleh nak bangun, tak boleh nak duduk sekalipun, tiba-tiba bangun, dia duduk sendiri, betul-betul menghadap kepada ustaz. Kemudian dia pun bagi tahu kepada ustaz dengan suara garau. Tahu, dia cakap, engkau jangan bantu orang-orang ini. Ingat pesan aku, kau jangan bantu orang-orang ini. Jadi bila Ustaz Zul dengar kata-kata tersebut, dia mula teringat-ingat terngiang-ngiang. Kata-kata tu lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan oleh makhluk dalam mimpi dia. Maksudnya apa yang dikatakan oleh makhluk dalam mimpi dia, tahu. Jadi sama. Jadi inilah orang yang dimaksudkan. Sebab sepanjang Ustaz Zul tu termenung selepas bermimpi tu, Ustaz Zul terfikir-fikir, orang mana, siapa yang dimaksudkan oleh makhluk ni. Jadi Jawapannya muncul bila Ustaz Zul menerima pesakit yang pertama pada pagi tersebut. Jadi bila Ustaz Zul dengar suara macam tu, Ustaz Zul pun cakap, siapa engkau untuk menghalang aku? Siapa engkau untuk menghalang tugas aku? Jadi lelaki tersebut merasa sangat marah masa tu. Dia cuba untuk menendang ke arah muka Ustaz Zul. Masa tu juga Ustaz Zul sempat tempis tendangan dia. Kemudian Ustaz Zul pun orang kata apa, menolak bahu dia macam tu, menolak bahu dia jatuh ke lantai. Kemudian Ustaz Zul membacakan ruqyah kepada lelaki tersebut. Maksudnya baca ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian dengan keadaan tersebut. Dia ruqyahkan kepada lelaki tu. Kemudian lelaki tu menjerit, jaga engkau. Sambil-sambil menjerit tu, Ustaz Zul menekan lagi pada bahagian belakang dengan bacaan ayat suci Al-Quran lagi. Lepas tu lelaki tersebut pingsan. Apabila lelaki tersebut pingsan, Ustaz Zul cuba betulkan kedudukan lelaki tersebut. Kemudian Ustaz Zul ambil air. Ustaz Zul membacakan ruqyah pada air tersebut. Ustaz Zul hembuskan kepada air tu. Jangan lupa botol tu memang kena buka lah kan. Jadi bila hembuskan kepada air tersebut, Ustaz Zul ambil. Ustaz Zul bacalah apa yang patut dan dilurutkan kepada wajah lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut tersedar. Bila dah sedar, dia memang tak tahu apa yang berlaku. Dan anehnya, masa tu lelaki tu dia kembali kepada asal. Dia memang tak boleh nak bangun, malah tak boleh nak duduk, terpaksa baring. Jadi itulah dia yang sebenarnya yang mula-mula sampai, tau. Masa Ustaz Zul baca ruqyah tu, ditulis kat situ bacaan ayat suci Al-Quran, maknanya ruqyah untuk pemusnah sihir. Macam tu lah yang akak baca kan. Jadi bila keadaan semakin tenang dekat situ, Ustaz Zul minta agar isteri kepada pasangan ni alamat rumah dia. Boleh tak kalau malam ni insya-Allah selepas Isyak, saya dengan pembantu saya ni nak melawat ke rumah akak. Jadi isteri pada pasangan tersebut pun bagi tahu boleh Ustaz, boleh sangat-sangat. Jadi Ustaz Zul pun ambil 2 botol air. Ustaz Zul bacakan ruqyah kepada 2 botol air tu. Bacaan ruqyah ialah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dijampikan ke atas air tu. Jadi selesai dijampikan ayat-ayat suci Al-Quran pada air tersebut, Ustaz Zul pun serahkan air tu kepada isteri pasangan tu. Ustaz Zul bagi tahu, air ni ambil buat minum seorang satu. Lepas tu baki daripada air ni akak dengan abang buat mandi. Macam tu. Jadi lepas solat Isyak sekarang, insya-Allah kami akan pergi ke rumah abang kakak ni. Kami akan cuba tengoklah apa yang kami boleh bantu. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, insyaAllah kami akan cuba tolong. Jadi bila dengar apa yang diberitahu oleh Ustaz Zul, pasangan ni pun rasa macam lega sangat. Dia rasa macam Alhamdulillah, macam ada orang cuba membantu yang mungkin boleh membantu dia. Jadi pasangan ni pun dia pun beransur balik. Masa tu akak tak sure lah macam mana cara dia balik dan keadaan macam tu kan.
So, Ustaz Zul pun seperti yang dijanjikan, selepas solat Isyak dah selesai berjemaah dengan pembantu-pembantu dia ni, dia pun menuju ke rumah yang dialamatkan tu. Macam tu. Jadi masa dia menuju ke rumah tu memang betul korang. Rumah tu memang rumah papan. Dah lah rumah papan. Papan dia tak, bukannya papan yang cantik, terletak semua. Memang betul-betul rumah orang susah tau. Memang Ustaz Zul tengok, Ustaz Zul cakap astagfirullahalazim. Dalam fikiran Ustaz Zul, tergamaknya seorang abang sanggup perlakukan perkara yang macam tu. Maknanya tamak haloba, hasad dengki dengan adik. Walhal adik dia ni tak ada apa yang istimewa pun. Orang susah. Sepatutnya dalam keluarga ni, dalam Islam, ahli keluarga tu perlu membantu sesama ahli keluarga dulu. Kalau kita nak bersedekah, sebaik-baik sedekah dimulakan dengan ahli keluarga dulu tau. Kemudian Ustaz Yusuf pula, minta maaf, akak memang suka tersasul. Kemudian Ustaz Zul pun sampai kat rumah kakak dengan abang tu. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Disambut oleh akak tu yang sihat. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz datang juga kan? Jadi Ustaz kata, ya Ustaz datang. Ustaz dah janji Ustaz mesti datang. Jadi bila dah sampai kat rumah tu, Ustaz minta izin nak masuk dalam rumah tu. Bila diberi kebenaran masuk dalam rumah tu, Ustaz pun memulakan bacaan ruqyah. Dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ustaz tu lebih tahu apa yang dia nak buat. Dia lebih tahu apa yang dia bacakan. Akak memang tak tahu. Selepas baca ayat-ayat suci Al-Quran tu, Ustaz Zul tu pun menepuk pang ke atas lantai rumah tersebut. Selepas ditepuk ke atas lantai rumah tersebut, Ustaz Zul pun minta untuk turun ke rumah. Dia ajak pembantu-pembantu dia untuk tengok di kawasan berdekatan rumah. Jadi bila mereka keluar daripada rumah tu, mereka mencari-cari sesuatu tau. Mereka pun jumpalah masa tu dengan izin Allah. Alhamdulillah mereka jumpa satu patung yang diikat dengan benang. Patung tu diikat, orang kata di baju, dipakaikan dengan kain kuning tau. Lepas tu patung tu dibentukkan seperti patung lah. Maknanya bentuk macam manusia. Lepas tu pada patung tu dia ada jarum yang dicocok-cocok. Apa yang diusahakan, Alhamdulillah, nampak benda tu, jumpa benda tu. Kemudian Ustaz Zul juga jumpa dia macam tanah yang bercampur dengan abu mayat tau. Macam itulah yang ditulis. Tanah tu memang diletakkan betul-betul di bawah rumah tu tau. Sebab rumah tu rumah papan. So bawah dia ada ruang. Ada tanah. Jadi dia memang disorokkan kat situ. Lepas tu ada paku dekat kawasan abu mayat. Maknanya tanah yang bercampur abu tu kan, dia ada paku-paku karat tau. Jadi Ustaz Zul meminta izin daripada akak dengan abang ni, tuan rumah ni, nak ambil barang-barang tu. Tahulah Ustaz Zul macam apa yang dia nak buat dengan perkara tersebut tau. Jadi bila perkara macam tu dapat dibongkarkan, selepas tu Ustaz Zul bagi tahu kepada pasangan suami isteri ni, akak abang, lepas ni akak abang datang ke pusat rawatan saya, kita teruskan dengan usaha untuk rawatan yang seterusnya. Pasangan suami isteri ni dia ikut pada jadual yang diberikan oleh Ustaz Zul ni. Alhamdulillah, dalam tempoh sebulan pasangan suami isteri ni dah menunjukkan hampir sembuh, walaupun tak sepenuhnya, tapi nampak perubahan dia tu. Dia semakin sembuh, suami dia semakin boleh berdiri dan boleh berjalan. Alhamdulillah kan, semua ni dengan izin Allah. Tiada daya bagi kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tau. Maksudnya kat sini, kalau kita jumpa dengan seseorang ustaz sekalipun, kalau ustaz tu boleh mengubati penyakit kita, kita tak boleh kata, wow hebatnya ustaz ni, korang pergi kat ustaz ni bagus tau, ustaz ni boleh berubat. Tak, korang kena cakap, Alhamdulillah dengan izin Allah, ustaz ni boleh bantu. Maksudnya semuanya dengan izin Allah. Apa yang berlaku selepas tu, pasangan suami isteri tu pergi jumpa dengan ustaz. Pasangan suami isteri tu maklumkan kepada ustaz bahawa abang ipar dia, mana isteri tu cakap abang ipar dia dah pun meninggal dunia selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya mengejut.
abang ipar dia meninggal di tempat kejadian. Itulah yang berlaku korang. Jadi kisah yang pertama habis setakat ni. Akak sambung dengan kisah yang kedua. Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua berlaku tak dinyatakanlah pada tahun bila, tapi berlaku dalam tempoh 6 tahun Ustaz Zul menjadi perawat perubatan Islam. Jadi akak tak sure lah pada tahun bila. Jadi masa tu pusat rawatan tu akan ditutup lebih kurang pukul 6 petang. Bila pembantu dia yang 2 orang tadi akak cakap usaha untuk menutup pusat rawatan tu, nak susun-susun kerusi sementara tu kan, dah tak ada pesakit, Ustaz Zul pun dia spend time untuk berborak, bersembang lah dengan salah seorang pembantu dia. So masa tengah bersembang tu datang 2 biji kenderaan mewah tau. Kenderaan yang meluncur laju, dia brek laju dekat rumah tu seolah-olah macam tergesa-gesa. Bila sampai dekat depan rumah tu, turun satu pemandu daripada kenderaan tersebut, minta izin daripada ustaz untuk bawakan satu kenderaan tu masuk ke ruang lega, masuk dalam pagar tu, bagi memudahkan mereka untuk turunkan pesakit tau. Jadi ustaz ni walaupun dah hampir nak balik kan, so tak apalah, kita masih terima tetamu. Perkara macam ni kita takkan jangka kan. Tambahan pula kalau emergency, apa salahnya kalau ustaz tolong kan. So ustaz kata bolehlah, tak apalah saya tunggu dekat sini kan. Jadi Ustaz Zul memang tak masuk dalam rumah. Lepas tu kenderaan tu pun masuk ke dalam pagar, betul-betul sampai ke dekat dengan kawasan menunggu yang akak cakap, kawasan ruang lega, maksudnya kursi-kursi menunggu kan, mana dekat lah kan. Perumahan kan dia mesti ada satu parking lot tau, parking kereta tu kan dekat dalam pagar. So masa tu ada 2 lelaki. Lelaki ni satunya yang turun daripada kenderaan tadilah, lepas tu satu lagi yang turun daripada kenderaan kedua. 2 lelaki ni cuba memapah seorang lelaki tua tau dalam kenderaan tersebut. Jadi Ustaz Zul dia pergi tengok pada lelaki tu kan. Jadi masa tu Ustaz Zul kata, jangan, kenapa ni? Buat apa ni? Jangan buat macam ni, tak baik, tak elok. Jadi kedua-dua lelaki tu macam pelik, apa yang tak baik, apa yang tak elok. Sebab mereka datang ni nak berubat ayah dia. Jadi apa yang tak baik, apa yang tak elok. Jadi Ustaz Zul bercakap, tak elok buat jenazah macam tu, jangan buat jenazah macam tu, letak elok macam tu kan. Jadi kedua-dua anak ni dia lagi terkejut. Kenapa Ustaz cakap ini jenazah, ini ayah kami cakap kan, kami datang nak berubat. Tak apalah, macam ni lah. Apa kata kalau encik-encik berdua ni biarkan dulu jenazah ni dalam kereta ni, lepas tu kita bincang dalam rumah. Jadi masa dengar apa yang Ustaz Zul tu cakap, kedua-dua ni dia akur, dia ikut. Maksudnya alhamdulillah lah dipermudahkan urusan. Jadi mereka berdua, mana berdua ada seorang lagi, seperti mana ditulis, ikut masuk dalam rumah tu. Ketiga-tiga ni anak kepada lelaki tersebut tau. Jadi bila masuk ke dalam rumah, Ustaz pun berbincang dengan mereka. Ustaz bagi tahu pada mereka bahawasanya lelaki yang mereka bawa ni dah meninggal. Tapi anak-anak kepada lelaki ni dia tak percaya dan dia yakin yang ayah dia ni masih hidup. Jadi mereka datang niat nak bawa ayah dia berubat. Jadi dia bagi tahu dekat Ustaz, Ustaz sebenarnya macam ni Ustaz, 2-3 hari ni saya tak faham dengan sikap ayah kami ni. Ayah kami ni bila siang dia tidur, bila sampai waktu maghrib dia akan bangun, dia akan berdiri, walhal dia memang dah terlantar, memang sakit. Lepas tu dia minta makanan, dia minta nasi, bukan sikit banyak dia makan. Bukan setakat tu je, malah ayah kami ni memaki hamun kami, marah-marah pada kami. Sebelum ni memang kelakuan ayah kami macam ni, tapi tak seteruk 2-3 hari ni. Ustaz cuba fahamkan bahawa ayah mereka dah meninggal, tapi mereka tetap tak boleh terima tau. Jadi mereka datang nak berubat ayah mereka tau. Jadi Ustaz pun terus terang dengan ketiga-tiga anak ni. Ustaz tanya, ada tak
ayah kamu ni mengambil sesuatu atau mengamalkan sesuatu, senang cakap macam saka. Jadi anak-anak ni dia faham, anak-anak zaman moden, maksudnya anak-anak yang hidup kaya raya kan, dia faham ada ustaz. Memang saya tahu ayah saya ada ambil pendamping macam tu kan. Jadi ustaz pun maklumkan sekarang ni pendamping tu tak nak lepaskan ayah kamu. Jadi pendamping tu maknanya saka lah kan. Saka tu dia tak nak ayah kamu ni meninggalkan rumah tu tau. Walhal ayah kamu ni memang dah meninggal, tapi anak-anak pada lelaki ni masih juga cakap, saya yakin ayah saya ni masih hidup. Dia cakap macam tu. Macam ni lah. Apa kata kamu dengar cakap ustaz sebelum maghrib ni, ustaz bacakan ruqyah dalam air ni. Jadi bila ustaz tu ambil botol air, ustaz tu buka botol air mineral yang agak besar, lepas tu Ustaz Zul ni pun ruqyahkan kepada air ni. Dia jampi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian dengan masalah yang berlaku ni. Dia baca, kemudian dia hembuskan kepada air ni. Kemudian Ustaz Zul ni bagi kepada salah seorang anak ni, bagi tahu kepada anak ni, kamu bawa air ni cepat-cepat kamu balik sebelum maghrib. Pastikan ayah kamu ni minum ataupun ayah kamu dibasahi dengan air ni. Maksudnya ambil air ni, basahkan, kalau boleh mandikan kepada ayah kamu ni. Jadi mereka ni kata, okey ustaz, kita orang buat macam tu kan. Jadi bila mereka akur, dipermudahkan, alhamdulillah, Allah bantu mereka akur dengan apa yang disuruh oleh ustaz. Semasa mereka nak keluar daripada rumah tu, ustaz dia istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Cuba membayangkan korang, bila anak-anak ni dah jauh simpang daripada didikan agama, dia percaya kepada perawatan Islam ni, tapi diri mereka sendiri tak yakin dengan apa yang ustaz tu bagi tahu. Jadi nak tak nak ustaz kena buktikan perkara tu. Bila mereka dah balik ke rumah, mereka ikut apa yang ustaz suruh, mereka buat sebelum pada maghrib. Lepas tu ayah mereka memang dah tak bangun, tak sedar, dah tak ada maki hamun, dah tak ada minta nasi, dah apa semua. Sehinggalah sampai ke lewat malam, Ustaz Zul terima panggilan daripada salah seorang anak yang datang tadi, memaklumkan kepada Ustaz Zul bahawa ayah dia dah meninggal dunia. Jadi Ustaz Zul bercakap, alhamdulillah lah. Alhamdulillah sebab apa tahu? Kalau perkara ni berpanjangan, mereka takkan sedar bahawa ayah mereka dah meninggal. Itu tak elok lah, sebab seseorang yang dah meninggal akan perubahan pada tubuh badan tu, kita sedia maklum kan. Jadi memang tak elok. Jadi alhamdulillah sebab benda ni dah ditunjuk lah, maksudnya kan. Jadi anak kepada arwah ni bagi tahu kepada Ustaz Zul, mereka kena pastikan yang arwah ni dikebumikan secepat mungkin. Sebab menurut mereka isi-isi pada, maknanya kulit-kulit isi pada arwah ni dah macam dah meluruh tau, dah meluruh, seperti menunjukkan arwah tu dah meninggal beberapa hari. Itulah yang ustaz cuba nak sampaikan, tapi mereka tak nak faham. Jadi kisah yang kedua berakhir setakat ni. Apa yang akak boleh sampaikan daripada kedua-dua kisah ni, kita bukan dengar saja, kalau boleh kita sama-sama, korang, akak sama-sama ambil iktibar daripada kedua-dua kisah ni. Yang pertama, kita janganlah terlalu tamak haloba sampai sanggup buat perkara syirik kurafat semata-mata nak puaskan hati kita ni. Hati kita boleh puas dalam masa beberapa tahun ataupun beberapa hari ataupun beberapa bulan, tapi apa yang kita nak tanggung untuk akan datang itu lebih menyakitkan tau. Yang kedua, akak nak bagi tahu, akak pun nak kongsikan bahawa mengamalkan ilmu yang dilarang oleh agama Islam, maksudnya ambil saka ke sihir ke apa semua, itu adalah perbuatan yang syirik kurafat yang memang dilarang dan dicegah oleh agama Islam. So yang baik korang ambil jadikan tauladan, kita ambil jadikan tauladan, dan yang buruk kita sama-sama jadikan sempadan. Maksudnya apa yang buruk kita sama-sama jangan ikut. InsyaAllah hidup kita akan lebih selamat dan tenteram. Setakat ni saja korang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.